صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ni menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 bayan ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini sekalian pula, yakni kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin, tempat perjalanan hati, amalan hati, pekerjaan hati, yang wajib bahawa belajar engkau akan dia akan ibadah yang batin. Kemudian kemudian selepas daripada terdahulu beredar berpusing ilmu atas ibadah yang zahir fiqh, kemudian beredar pula ilmu atas ibadah yang batin tasawuf. Kemudian ibadah yang zahir, ibadah yang batin dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid, ilmu akidah. Mana ibadah yang batin, ilmu tasawuf, ibadah yang batin, amalan hati daripada tawakul, berserah serta buat asbab, dan tafwid, yakni menyerah diri semata-mata kerana Allah. Tafwid ni contohnya perkara-perkara yang di luar kekuasaan kita. Di luar kekuasaan kita, contohnya timbul di hati kita kebimbangan. Sekarang ni banyak kebimbangan COVID lah sekarang ni. Macam mana dengan anak cucu kita duduk di Kuala Lumpur ke, di Selangor ke, maka timbul kebimbangan di dalam hati kita. Walahal apa yang akan berlaku kepada anak cucu kita di Kuala Lumpur tu, hak tu di luar kekuasaan kita. Kita bimbang ke macam mana bimbang sekalipun, tidak ada kesan apa pun kepada anak cucu kita di Kuala Lumpur tu. Lepas tu macam mana? Tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita bagi nasihat, begitu je lah. Kalau kita duduk bimbang pun duduk di Terengganu ni, apa yang berlaku di Kuala Lumpur, di Selangor kepada anak cucu kita, itu bukan di bawah kekuasaan kita. Kita bimbang pun tak ada faedah, tak ada guna pun. Kebimbangan kita tu akan ganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kebimbangan tu? Kita hadapi dengan tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tawakul ni perkara yang kita boleh usahakan. Perkara kita usahakan, kita wajib usahakan, kemudian kita tawakul, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid ni serah bulat-bulat kepada Allah pada perkara yang di luar usaha kita. Dan kita boleh buat apa? Hak berlaku di Kuala Lumpur, di Selangor, COVID, kita boleh buat apa? Tak ada boleh buat apa-apa pun. Jadi kita serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sentiasa. Bagi nasihat tu, bagilah nak bagi nasihat pun. Jangan kita ni terlampau bimbang. Sebab apa? Itu
di luar keupayaan kita. Serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang kita duduk bimbang, ibadah terganggu. Yang kita bimbang tak berlaku-berlaku pun. Yang kita sedak, duduk di Terengganu, Tuhan uji, tiba-tiba berlaku. Tengok. Hak kita bimbang, tak berlaku. Hak kita sedak, berlaku. Itu semua di luar kekuasaan kita. Serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan redha ni ibadah batin. Dan sabar ibadah batin. Dan taubah dan ikhlas beribadah semata-mata kerana Allah, tiada kerana lain. Dan yang lain diberikan itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Kemudian kuliah terdahulu kita bicara berkaitan dengan ibadah batin, amalan hati, iaitu taubah. Taubah pula, taubah daripada dosa kesalahan kita sesama kita. Dosa sesama anak Adam. Kemudian dosa sama anak Adam ni kita bicara hak terdahulunya berkaitan dengan dosa pada irdun, pada maruah ataupun kita panggil imej seseorang anak Adam. Mana contohnya hak berkaitan dosa dengan maruah imej anak Adam ni? Contohnya umpat. Mengumpat itu dosa anak Adam hak berkait dengan maruah seseorang anak Adam. Kemudian kita beberapa minggu dah bicara hak berkaitan dengan mengumpat ni. Yang mana berkaitan mengumpat ni di antara ilmu yang wajib fardu ain kita pelajari. Berkaitan dengan mengumpat ni termasuk ilmu yang wajib fardu ain kita pelajari. Hak ni dalam ilmu zahir lah ni, bukan ilmu tasawuf. Yang kita bicaranya taubah, taubah bicara tasawuf. Yang kita nak bicara sekarang dosa dengan Adam, ini bahagian zahir. Yang mana dalam kitab Penawar bagi Hati 2 kali membicarakan berkaitan dengan mengumpat. Mula-mula bicara mengumpat di bawah tajuk lidah. Anggota zahir lidah. Lidah ni banyak kebinasaan dia. Banyak kerosakan yang berpunca dari lidah. Di antaranya adalah mengumpat. Kemudian pembicaraan berkaitan dengan sifat kecelaan. Pergi kepada bicara batin. Berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ini hak batin. Tasawuf. Pergi kepada loba atas berkata-kata. Hati ni sangat loba, sangat suka atas berkata-kata. Bila hati kita sangat loba, sangat suka atas berkata-kata, maka lidah anggota zahir kita pun banyak berkata-kata. Maka banyak berkata-kata ni, banyaklah hak kebinasaan. Didatangkan pula di antara kebinasaannya adalah mengumpat. Kemudian di dua-dua tempat bicara mengumpat, di dalam kitab Penawar bagi Hati ni didatangkan takrif yang lengkap, takrif yang sama. Didatangkan takrif yang lengkap, takrif yang sama. Didatangkan pula hak larangan mengumpat di dalam ayat Al-Quran. Kemudian didatangkan pula mengumpat ni lebih bersangatan daripada zina. Hadis yang saya baca minggu lepas. Jadi dalam kitab Penawar Hati 2 kali didatangkan ayat Al-Quran larangan mengumpat dan hadis Nabi berkaitan dengan mengumpat lebih bersangatan daripada berzina. 2 kali. Kalau dalam kitab Penawar bagi Hati ni mula-mulanya di muka surat 11, kemudian di muka surat 30. Kemudian didatangkan hukum mengumpat dan takrifan mengumpat. Ini hukum mengumpat haram ijma' ulama. Haram ijma' ulama. Yang khilafnya sama ada haram tu dosa besar ataupun haram tu dosa kecil. Yang mana kebanyakan ulama mengumpat adalah haram dosa besar. Kemudian mengumpat yang haram ijma' ulama ni,
khilaf sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Setengah ni hak khilaf ulama sama ada dosa besar dan kecil. Ada mengumpat yang ijma' ulama dosa besar. Sekarang mengumpat haram ijma' ulama, tak ada khilaf. Yang khilafnya haram tu dosa besar ke haram dosa kecil? Ke kita ingat ke haram ni dosa besar belaka, dosa kecil tak haram? Dosa kecil pun haram juga. Ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Tapi kebanyakan ulama mengumpat ni haram dosa besar. Manakah mengumpat yang ijma' ulama dosa besar? Mengumpat haram tetap dah ijma' ulama. Khilafnya dosa besar atau dosa kecil. Manakah mengumpat yang hak ijma' ulama dosa besar? Mengumpat ijma' ulama dosa besar adalah mengumpat ahli ilmi wa hamalatil Quran. Mengumpat orang ahli ilmi, alim ulama, dan mengumpat orang yang bawa Al-Quran. Orang yang bawa Al-Quran. Mengumpat ahli ilmi dengan mengumpat orang yang bawa Al-Quran ni lah hak ijma' ulama dosa besar. Yang mana kadang-kadang timbul sekarang di kalangan orang-orang yang berilmu, diumpat main-main sahaja, manis-manis sahaja. Bukan diumpat, dimaki hamung manis-manis, difitnah manis-manis. Biasanya orang yang sangat benci kepada orang berilmu ni, orang berilmu agama kita ni, timbulnya daripada orang bukan Islam. Sekarang ni orang bukan Islam sekalipun dia boleh menyamar, tulis nama seperti orang Islam. Dan juga di kalangan orang-orang Islam yang lemah iman, yang kecintaan kepada ilmu agama ni sangat nipis. Ni hak mudah-mudah. Alim ulama ni manis-manis bagi mereka, umpat, maki hamung, fitnah. Pada ni. Tapi kadang-kadang berpunca daripada orang bukan Islam, dia menggunakan nama seperti orang Islam. Mengumpat, sama telah maki hamung, sama telah fitnah. Mengumpat pun ijma' ulama dosa besar. Kenapa? Kerana orang kafir ni nak menjauhkan kita daripada agama Allah. Agama Allah ni, siapa yang bawanya? Di kalangan orang-orang yang berilmu. Jadi mengumpat orang berilmu, orang yang membawa Al-Quran, ijma' ulama dosa besar. Kemudian berkaitan dengan mengumpat. Mengumpat ni sebagaimana yang ditakrifkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang benci ia. Mengumpat ni kita sebut akan saudara kita dengan perkara yang ia benci. Itu dipanggil mengumpat. Sama ada kita sebut di hadapan ataupun kita sebut di belakang. Ini saya sebut dah berulang kali. Salah pemahaman. Mengumpat ni kata sebelah belakang. Kata di belakang itulah mengumpat. Maka saya ni jenis tak berahi mengumpat. Sebab apa? Kalau mengumpat yang difahami sebagai kata sebelah belakang, payah di padang mahsyar. Kena bayar dengan pahala di hari akhirat. Jadi saya tak kata sebelah belakang, sebab kata sebelah belakang tu mengumpat, saya kata derek-derek sebelah hadapan. Ni tak kenal apa dia mengumpat. Mengumpat bukan kata sebelah belakang. Mengumpat ni kita kata akan saudara kita dengan perkataan yang ia benci akan dia. Kemudian timbullah pulaknya. Kalau kita kata sebelah hadapan dengan perkataan yang saudara kita benci, jelas-jelas itulah dia mengumpat. Jelas-jelas itulah dia mengumpat. Maka timbul pula persoalan. Kalau kata sebelah belakang dengan bahawa saudara kita tidak mengetahui apa yang kita kata,
Nak timbul saudara kita benci macam mana sebab dia tak dengar. Sekarang Nabi kata mengumpat ni, kita kata pada saudara kita akan perkataan yang ia benci. Kalau kita kata kok depan dengan perkataan hak dia benci, dia dengar pun dia benci, hak tu jelas-jelas dah mengumpatnya. Mana kalau kata direct sebelah hadapan, jelas-jelas mengumpat. Yang timbulnya, kalau kita kata sebelah belakang, yang mana saudara kita tak dengar dan tak tahu apa yang kita kata kepada dia, maka dia tidak akan benci sebab dia pun tak dengar, tak tahu. Maka dikaitkan pula benci jika mendengar ia akan dia kaya dengar benci ke tak? Hak sebelah belakang ni. Benci mengumpat juga walaupun kata sebelah belakang. Ni. Kita salah faham. Hak sebelah belakang saja. Hak mengumpat salah sangat-sangat. Dalam kitab dia ada kait. Jika mendengar ia akan dia dia datang ke jika. Jika ni li takmim. Nak meratai dengan bahawa bukan kata sebelah hadapan sahaja, kata sebelah belakang pun kalau perkataan tu sapa di dia, pasti dia benci, mengumpat juga kata sebelah belakang pun. Takut kita faham kata sebelah belakang tak panggil mengumpat. Sebab mengumpat Nabi kata perkataan yang saudara kita benci. Benci kalau kita kata sebelah hadapan. Dia benci maka sebelah hadapan tu mengumpat terang-terang lah tu, jelas-jelas mengumpat. Macam mana kalau kata sebelah belakang yang saudara kita tak dengar, tak tahu, pasti dia pun tak benci sebab dia pun tak tahu. Kalau dia dengar benci ke tak? Dia dengar benci juga, mengumpat juga kata sebelah belakang. Lagi kat tu. Hak sebelah hadapan, tu sahih. Kita kata dengan perkataan yang mana benci saudara kita akan perkataan kita tu. Melainkan perkataan kita tu untuk membaiki. Nak baiki. Maka tu dia panggil nasihat. Tapi kita cakap tu, kita nak perbaiki, dia benci juga. Tapi kita kata tu untuk baiki, itu tak panggil mengumpat. Itu dipanggil nasihat. Ni kita nak letak hak mana mengumpat, hak mana nasihat. Sebab kita nasihat kepada seseorang yang melakukan perkara yang tak molek, perkataan kita ketika kita nasihat, dia pun tak berahi dengar. Dia pun benci dengar. Bosang ni duk tegur sokmo, kau mana kita nak buat gapo pun. Benci juga tu. Dah mengumpat panggil dia, tak. Itu dia panggil nasihat. Ada ni. Dia cara kita bercakap pun boleh beza dah. Antara kita nak membaiki dengan kita nak menjatuhkan maruah dia. Lain. Faham tak ni? Dia mengumpat ni nak menjatuhkan maruah, nak menjatuhkan imej. Percakapan kita pun berbeza. Kita nak menunjukkan kekurangan dia ni. Dia ni orang hok kurang dalam bab agama, kurang dalam bab harta benda, kurang dalam bab keluarga, kurang tu, kurang ni. Tu nak menjatuhkan. Dia berbeza dengan kita bercakap untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dia. Itu lain. Kita nak beza antara kita nak baiki dengan kita nak menjatuhkan dia. Lain. Kita nak baiki lain, kita nak menjatuhkan tu lain. Nak membaiki, perkataan kita nasihat tu pun dia tak suka juga, dia benci. Itu tidak panggil mengumpat. Ada ni. Sebab terkadang, ni contohlah. Ni kita dalam hubungan sesama manusia ni kena jaga molek lah.
Kita bekerja pula, bekerja sesama manusia. Hak ni kena cermat. Sesama manusia ni cermat. Kalau kita kerja bukan dengan manusia senang. Kita berkebun dalam hutan, kita dengan tanaman gitu je kita berkebun. Kalau kita jenis kerja ternak, kita main dengan binatang je, lembu kambing je. Kau mana? Hak kita ni kerja hak terbabit dengan manusia. Manusia ni di kalangan sama-sama kerja. Kita bekerja pula dengan orang ramai. Dengan orang ramai. Sama-sama manusia. Hak ni kena jaga sangat-sangat. Siapa kita sekalipun, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama je kita kena jaga hubungan sesama manusia, hubungan sesama saudara seagama. Walaupun kita pakat tinggi mana sekalipun, kita boh sekalipun. Maka kalau orang bawahan kita melakukan kesalahan, kita bercakap untuk perbaiki. Lain. Kita bercakap untuk kita nak menjatuhkan dia. Sebab apa? Sebab kita seorang ni kita tak kenal. Kita seorang ni, orang bawahan kita, kita tak kenal ke dia. Tak tahulah kenapa. Masa di alam arwah tu berkali roh kita balah dah dua-dua orang ni. Dia tengok pekerja dia bawahan ni memang tak kenal dia awal. Jadi percakapan dia, percakapan semata-mata nak menjatuhkan. Itu dipanggil mengumpat. Pada ni. Adapun dia sebagai bos ketua, dia bertanggungjawab. Kalau orang bawah-bawahan dia tu buat tak betul, dia kena perbetulkan, dia kena perbaiki. Lain cara dia. Tanda ni. Dia nak perbaiki, nak ubah, lain cara dia. Kalau kamu tak mau baiki, tak mau ubah, kamu akan kemungkinan akan dihentikan kerja. Gitulah. Tapi berbeza dengan kita tak suka kepada seseorang, kebetulan seseorang tu melakukan perkara hak kurang elok, kerjaan pula hak kurang comel. Sebab apa? Sebab dia ni orang hak lemah sedikit contohnya. Kita bercakap untuk menjatuhkan maruah dia, untuk menjatuhkan imej dia, untuk menjatuhkan air muka dia. Sebab kita tak suka ke dia, puas hati kita. Itu mengumpat yang diharamkan. Ijma' ulama haram, dosa dengan anak Adam. Ni kata ni. Hak sesama kita ni. Kerja sesama kita, kena jaga molek-molek. Tuhan beri kita pangkat tinggi, pangkat besar, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab besar kita tu, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang percakapan kita yang berbentuk menghina. Pada ni. Ini semua mengumpat belaka ni. Tapi kita cerita hak zahir ni. Biasanya berlaku seumpama ni, perkataan kitanya untuk menjatuhkan dia, untuk menghina dia, untuk memalukan dia, untuk merendah-rendahkan dia. Sebab dia orang pakat bawah, kita pakat tinggi ni. Terkadang mari daripada sifat takabur kita pula. Hak takabur tu dosa besar lain. Tu dosa besar lain tu. Tu dosa besar maksiat batin. Tu dosa besar maksiat batin. Kita bicara dosa besar hak zahir ni, lidah mengumpat. Berpunca daripada hatinya sombong. Hak tu bab lain pula tu. Hak ni tak ada nilai di sisi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seumpama ni orang fasik, tinggi mana pangkat dia sekalipun, kemungkinan pada zahirnya orang sanjung dia sekalipun, tak akan ke mana. Orang sombong seumpama ni di padang mahsyar akan dipijak-pijak oleh sekalian manusia. Tak ada. Atau dunia je sementara. Atau dunia sementara kesombongan pun, tak ada orang hormat orang sombong. Sementara dia pegang ni jawatan tinggi, orang tunduklah. Dia habis masa dia dah pencing, orang jumpa pun dak tegar dah. Sebab apa? Orang tak berahi, tak ada orang berahinya. Tapi dia je.
Buka dada, dia rasa dia lebih seorang diri, orang tunduk ke dia. Orang tunduk kerana takut, bukan kerana memuliakan. Tetapi kalau seseorang yang Tuhan uji dengan pangkat tinggi, tapi dia kekal dengan sifat tawaduk, dijaga hubungan sesama manusia, lidahnya dijaga, bukan bererti dia tidak menegur kesilapan yang dilakukan oleh bawahan. Itu tanggungjawab dia, tidak boleh membiarkan. Tapi orang yang tawaduk, tegarang yang berbeza untuk merubah, untuk memperbaiki, untuk membina. Mari daripada mana? Mari daripada tawaduk, rendah diri. Mari daripada untuk menunaikan tanggungjawab. Orang yang seumpama ni, di sisi Allah dimuliakan, di sisi makhluk Allah manusia pun memuliakan. Orang seumpama ni jadi orang biasa dah, pencing dah, tetap dimuliakan oleh orang lain. Tapi kita bukan nak dapat kemuliaan orang di dunia. Faham tak ni? Kita nak akhirah, tapi Allah Ta'ala akan memuliakan di dunia lagi. Tapi orang yang sombong, angkuh, kekal dengan sifat takabur, sifat iblis, kemudian anggota zahir umpama lidah tidak dijaga, atas dunia pun dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara di hari akhirah. Orang yang seumpama ni balik kepada jalan agama, kena taubat betul benar, kena mujahadah betul benar, belajar molek, betul akidah molek, betul bak syarat zahir molek, betul bak hati molek, mujahadah untuk menghilangkan sifat takabur. Yang terkadang sifat takabur ni sebati puluh tahun dah nak kena mujahadah tu, nak hilangkan sifat takabur. Kemudian nak bertaubah, dalam bertaubah kena mujahadah sungguh-sungguh, pergi cari balik orang-orang yang masih lagi kita ingat, orang bawahan kita, hak kita hina dia, kita permalukan dia, kita macam-macam kita buat ke dia, kita wajib pergi minta maaf dengan merendahkan diri. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Kalau tidak, mahsyar. Ada ni. Orang-orang yang seumpama ni nak balik kepada asas agak sukar. Sebab apa? Kepayahan. Dah hak dalam ni kekal dah dengar takabur. Kemudian nak bertaubah pula, rukun taubahnya kalau dosa dengan anak Adam, kena pergi minta maaf, kena pergi merendah diri meminta maaf, mengaku kesalahan diri sendiri. Tak mungkin dia orang bawah kita dulu, jatuhlah kita, komanglah kita pergi minta maaf. Mana apa tu? Dia masih lagi mengekali sifat takabur, sifat iblis. Dia nak bawa sifat iblis sampai ke mati, maka di mahsyar dia akan bersama dengan iblis. Nak selamat di hari akhirah, balik pada ilmu, beramal molek, kena mujahadah. Sifat takabur yang sebati di hati kita, hak tu faham tak? Hak sebati, kena mujahadah sungguh-sungguh. Kena mujahadah sungguh-sungguh. Ada ni. Lepas tu bila kita ni buang sifat takabur, kita bersifat dengan tawaduk, mudah-mudahlah kita pergi minta maaf. Ada, mudah-mudah kita pergi minta maaf untuk bertaubah daripada dosa kita dengan anak Adam. Kita bicara di sini berkaitan dengan air maruah, imej seseorang anak Adam. Ada ni. Lepas tu kata kalau hijaan kita sesama manusia kena jaga molek. Tetapi kalau kita dapat jaga molek, tiap-tiap langkahan kita jaga, pahala berpanjangan. Ada ni. Kita bekerja, kita jaga hubungan kita sesama rakan sekerja. Tak kira lah sama ada pakak tinggi, pakak sama ke pakak bawah ke, kita jaga. Jaga hubungan kita sesama kita ni. Kita jaga semua tu, jaga hukum hakam, pahala. Tengok ke pahala ni mengaji Al-Quran je. Tengok pahala ni berzikir berselawat je. Itu pahala sunat. Kita jaga hukum hakam ni supaya kita tak melakukan perkara yang diharamkan, itu pahala wajib. Pahala wajib. Kita pelihara diri kita daripada melakukan dosa.
Kita jaga ni, kita nak bercakap, kita kena letak molek. Kita bercakap ni apa sebenarnya? Nak menjatuhkan orang, nak menghina orang, nak melekehkan orang, jangan. Kita pun pelihara. Kita boleh pahala apa tu? Pahala wajib. Faham tak ni? Itu sesama kita. Kemudian kita pula berhadapan dengan orang ramai. Kita berhadapan dengan orang ramai. Orang ramai ni, ialah orang kampung apa semua ni, dia ialah tak sama lah. Qarinah bagai-bagai. Qarinah bagai-bagai. Kita ni pula ada masalah sendiri-sendiri. Kita ada masalah sendiri-sendiri. Ada hari kita letih. Ada hari kita duduk, kepala otak kita duduk serabut macam-macam hal. Serabut hak di rumah lagi. Serabut hak tempat kerja lagi. Mari pula orang bagai-bagai qarinah. Kena jaga molek lah. Letih kita ni. Ni contoh lah ni. Bukan nak kata. Contoh. Siapa hak letih ni, dia kata orang perempuan. Hak datang uzur tu letih. Dah, letih ke dah? Nak tanya gua ni, muka tak pernah datang uzur. Kita kata letih lah. Ni dia kata ni. Jadi musang-musang ni, jadi pemarah ni apa? Sebab letih. Kenapa letih? Tu datang haid uzur. Ketika tu letih kitanya. Lepas tu dalam kepala ni macam-macam. Mari pula orang-orang ramai ni pula macam-macam qarinah. Lidah jaga molek. Padahal ni, kita, hati kita ni begitu dah. Ada hak tak berkenan apa semua. Kepala otak kita ni serabut dah. Tubuh kita ni letih. Hak mari tu pula tak ada adab, tak ikut peraturan. Macam-macam lepas tu kata macam-macam qarinah. Lepas tu macam mana? Lidah jaga. Lepas tu dia tak ada adab. Dia begiang-begiang. Lepas tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga kita dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Berat sangat ni, melampau sangat ni, panggil orang berkenaan lah pula. Bicara orang hak tak ada adab, hak tak ikut peraturan ni. Tak cara kita lah, panggil orang hak berkenaan lah pula cara. Ada ni. Cakap mudah kalau berhadapan sendiri, tu kata ujian besar. Ada ni. Cakap memang mudah sungguh. Sabar. Jaga tutur bahasa kita. Jangan kita bercakap dengan percakapan yang untuk menghina dia, nak memalukan dia. Percakapan yang dia memang dia ni memang benci. Bukan setakat bencilah. Mungkin yang dia tu akan ingat perkataan kita sampai ke mati. Malu sangat-sangat dia dengan perkataan kita. Sama telah lagi dah tu. Ada ni. Kita puas hatilah. Sebab apa? Sebab dia perlu pada kita. Kalau kita mudahkan urusan dia, akan jadi mudah urusan dia. Kalau kita nak buat payah urusan dia, akan jadi payah urusan dia. Kalau kita nak nanya ke dia pun, kita boleh sebab kita yang bertanggungjawab. Kita bukan setakat memalukan dia dengan perkataan yang menjatuhkan maruah dia. Kita buat zalim ke dia pula, jadi susah dianya pula. Hak sepatutnya boleh selesai cepat, kita nak pajang dia panggil, nak balah, nak denda. Biar dia disusah. Sebab apa? Gerang sangat ke dia. Ini dosa dengan anak Adam, ingat baik. Dengan Haji Mabrur pun tak lepas dosa dengan anak Adam, ingat baik. Nak kira mana tu? Kena sabar lah. Cerita mudah. Betul cerita mudah. Kalau tak boleh hadapi, jangan kerja hak berkait dengan hubungan dengan anak Adam. Cari kerja lain. Cari kerja lain. Kalau kata duduk hospital, kita kata hospital kan pesakit ni macam-macam perangai. Apa pesakit ni macam-macam perangai. Payah duk main orang hak sakit. Lepas tu kita pergi kerja hak tepat, lembu sakit ke, kambing sakit ke, klinik juga, klinik haiwan. Dah, doktor juga dah, doktor haiwan. Lepas tu pembantu doktor haiwan tu panggil jurawat ke dah? Kau panggil benda tu. Kita main haiwan lah senang. Kita nak blebel ke lembu tu ke, nak blebel ke kambing tu ke, blebel lah sebanyak mana pun. Kita nak marah ke kambing tu, marah lah banyak mana pun. Puas hati kitanya. Kita blebel habis-habis. Puas hati kita. Blebel ke siapa? Ke lembu. Nyakit banyak sangat.
Kalau kita tak boleh nak berhadapan dengan orang. Ada ni. Kok ke mana pun kita kena jaga. Orang tu kesalahan dia dengan hukum Allah. Kita jaga bahagian kita dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kita jaga. Tapi dalam kadang ujian seumpama tu kita sabar, pahala wajib. Pahala wajib. Ada ni. Kita jaga lidah kita, pahala wajib. Ni sepanjang masa kita bekerja ni, kita jaga semua. Hati kita jaga dengan sabar, dengan rendah diri. Hak zahir pula kita jaga lidah kita jaga pandangan kita. Tu semua pahala wajib belaka. Bukan hanya kerja kita tu boleh gaji bulanan saja, bukan. Kita boleh pahala wajib, bukan pahala sunat. Hak kerja tu pula satu perkara. Kerja cari nafkah keluarga, itu kewajipan. Dalam bekerja kita jaga hukum hakam, itu kewajipan. Lagi besar ujian, lagi besar pahala. Tapi kalau tak kena jaga kau, banyaklah kitanya. Kadang-kadang orang yang terbabit dengan ramai ni, perkataan dia lepas, ikut suka dia. Tambahan pula kalau dia pangkat lebih tinggi. Orang bawah ni jadi mana? Jadi macam permainan dia je, ikut dia nak kata je. Dengar je lah. Kalau nak terasa hati lah. Kalau nak keluar mata lah, puas hati. Kita tengok orang bawah dia itu keluar mata, puas hati atas dunia. Di akhirah cukup-cukuplah balasannya nanti. Ada ni. Sebab tu kita dalam bab ni letak ilmu molek. Anak kita belajar ilmu dunia tinggi-tinggi. Kemungkinan Tuhan uji anak kita dengan pangkat yang tinggi-tinggi. Tapi kalaulah anak kita belajar tinggi-tinggi ilmu dunia semata-mata, nanti akan dapat pangkat tinggi di dunia. Kalau kita tak sertakan dengan ilmu agama, macam mana? Macam mana mereka nak hidup berlandaskan pada hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala, sama sekali tidak langgar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana? Hak ni kita boleh tengok kadang-kadang orang yang pangkat cukup tinggi tapi cukup tawaduk, cukup berakhlak. Ada ni. Makna kalau dia kata apa-apa pun orang bawahan mudah-mudah je terima. Sebab apa? Nasihat. Lain, nasihat percakapannya lain. Mudah-mudah je hak bawah. Turut bukan malu kepada dia. Sebab apa ni? Orang yang ilmu agama, ilmu dunianya tinggi, pangkat dunianya tinggi, tapi bersertakan dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak cari orang seumpama ni, tak ramailah. Hak ramanya ilmu dunia semata-mata, pangkat dunia semata-mata, ilmu agama tak ada, maka hukum hakam agama tidak dijaga. Ini hukum hakam agama berkaitan dengan hubungan kita sesama kita. Ni kalau kita lepas-lepas dah, kita kira balik, muhasabah balik, memanglah kita bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita banyak salah dengan orang, tapi tadilah orang-orang hok mari tempat kerja kita, siapa pun kita tak kenal, nak cari mana? Kalau kita buat salah sesama rakan sekerja, kita boleh cari dia. Kalau kita buat salah dengan hok mari itu, siapa hok mari itu? Puluh-puluh, ratus-ratus, ribu yang kita hadapi daripada mula kita kerja sampailah kita pencing. Banyak kita buat salah tu, kita nak minta maaf dengan siapa? Kita tak tahu dia siapa. Macam mana pula cara nak bertaubat kalau memang kita tak ada jalan? Nak berhadapan dengan orang yang kita ada kesalahan, ni kesalahan upat, kesalahan memaki, kesalahan memfitnah. Ini banyak kesalahan. Tapi kita tak kenal. Jadi macam mana kita berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perbanyakkan amal ibadah kepada Allah, kita hadiahkan pahala amal ibadah kita kepada mereka-mereka yang banyak kesalahan kita kepadanya. Kita hadiahkan pahala kebajikan kita kepada mereka yang kita ada salah ni, pahala kita tak kurang. Kita pahala sama.
Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala buka hati dia di hari akhirat, dia maafkan kita dengan kesalahan kita pada masa dahulu. Tapi kita kena perbanyakkan beribadah kepada Allah dengan kita merendah diri kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita buat sedar dalam keadaan kita banyak kesalahan sesama anak Adam. Ni hak bahagian, hak lepas dah. Hak bahagian yang kita hadapi, kena jaga molek. Ngaji bab hukum hakam molek. Kena apa dia mengumpat. Kena faham molek. Nak kena beza apa dia mengumpat, apa dia nasihat. Ni kena letak molek ni. Ta'rif mengumpat tetap dah. Jangan jadi salah faham pula. Mengumpat kata sebelah belakang. Tidak ada. Mengumpat kata sebelah hadapan, kata sebelah belakang dengan perkataan yang saudara kita benci. Itu dipanggil mengumpat. Jadi insya-Allah kita akan panjang lagi lah bicara berkaitan dengan mengumpat. Kita bicara berkaitan dengan taubah. Bicara berkaitan dengan ibadah batin. Bab mengumpat ni bab zahir, bab lidah. Tapi oleh kerana kita bicara bab taubah berkait dengan kesalahan Adam, kita kena bicaralah hak zahir itu pula. Yang kita nak bicara adalah berkaitan dengan taubah, ketaatan batin, yang mana taubah wajib ijma' ulama'. Jadi insya-Allah kita akan sambung baliklah berkaitan dengan mengumpat, berkaitan dengan mengumpat yang dibenarkan pada syaraknya, hak mana kita akan bicara insya-Allah satu persatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.